الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para ustaz, para alim ulama tempatan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan lagi untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Dapat kita solat subuh berjamaah, yang mana fadilahnya seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Walaupun dia tak bangun bermalam tadi, tapi kalau dia subuh berjamaah, dapat fadilat seolah-olah beribadah sepanjang malam. Lebih-lebih lagi kalau dia benar-benar bangun malam tadi, mengerjakan apa jua jenis ibadah, lagi besar pahala ini. Sebagai bekalan yang nak kita bawa balik ke kampung kita, iaitu akhirat. Kerana kita ni adalah warga negara akhirat, bukan warga negara kapah. Saya bukan warga negara kampung. Kita ni semua warga negara akhirat. Kita asalnya di akhirat. Asalnya kita ni, roh kita ni berada di syurga. Lalu Allah munculkan diri di depan kita dan tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita menjawab, qalu itu berkata roh-roh tu, bala syahidna, bahkan kami menyaksikan kamu ya Allah. Cuma bila roh tu disatukan dengan badan kita, kita lupa penyaksian itu. Bila lupa, kita kena baharui penyaksian itu. Bila membaharui penyaksian itu dalam solat, ada dua kalimah syahadah nanti disebut dalam solat kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kena sebut betul-betul. Dengan asyhadu an la ni wan ni. Orang Ustaz marah dia yang pakar tajwid ni. Tapi yang banyak salah tu wa asyhadu an la. Mana tawar tu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, tawar gitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sedang membicarakan tentang azan. Kadang-kadang itu bunyi azan tadi betul ya. Allah marah pula di mai kan. Setengah tempat. Ada dua artinya. Hayya 'ala solah. Padahal kena betul-betul sebut. Ya, ta marbutah tu bunyi macam ha je, bukannya pedah ya. Hayya 'ala solah artinya apa? Mari kita bereformasi, berubah untuk kebaikan. Yang ini nak pedah. Hayya 'alal falah. Itu nak pedah kan? Jangan hayya 'alal falah aja. Hayya 'alal falah tu artinya apa? Mari kita ke taman bunga. Jadi itu kena sebut betul-betul. Kita sedang membicarakan bab azan ni. Baik, kita dah baca separuh daripadanya. Sekarang ni siapa ahli kitab Rumi buka muka surat 76. Kita sedang membicarakan syahid.
Ya, syahid tu ada 3. Syahid akhirat, syahid dunia akhirat, syahid akhirat, syahid dunia aja. Syahid dunia akhirat, syahid akhirat. Syahid dunia kita anggap dia sebagai syahid. Dia mati dalam peperangan menegakkan Islam. Mati dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Maka dia syahid bagi kita. Tapi Allah tahu adakah dia berperang tu kerana betul-betul nak menegakkan Islam, atau dia perang untuk dapat harta rampasan, dan biar dia kaburkan dia tu orang tu gagah, perkasa, panglima dan sebagainya. Kerana itu ataupun kerana betul-betul kerana nak menegakkan agama Allah. Allah tahu. Allah tanya, ni orang syahid dunia ni, mengapa kamu mati? Ya Allah, aku mati kerana peperangan menegakkan agama kamu. Kamu bohong, kata Allah. Baca kitab namanya Hidayatul Salikin ada sekarang. Kamu bohong, kata. Kamu perang bukan kerana nak menegakkan agama aku. Kamu perang kerana nak dapat nama, supaya digelar kamu tu panglima, supaya digelar kamu tu pahlawan, supaya digelar kamu tu berani dan sebagainya. Dan kadang-kadang kamu berperang tu kerana nak harta rampasan. Jadi kamu tak dapat fazilat orang mati syahid. Orang mati syahid ni dia masuk syurga tanpa hisab. Kalau betul-betul syahid lah, diterima Allah dia sebagai syahid. Masuk syurga tanpa hisab. 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama Rasul-Rasul, yang kedua Nabi-Nabi, yang ketiga para sahabat yang besar-besar, yang ada nama 10 orang dalam kitab tu. Yang keempat wali-wali Allah. Yang kelima orang-orang yang mati syahid. Yang keenam orang yang sangat sabar. Yang ketujuh orang yang last sekali, orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Itu syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat untuk orang mati dalam peperangan kan, betul-betul. Seperti Sayyidina Hamzah, seperti Sayyidina Ja'far, seperti Sumayyah, seperti suami Sumayyah tu ya, Yasir. Itu syahid dunia akhirat. Terus masuk syurga. Syahid akhirat, ini kita ni kejap ni. Now we are struggling for Islam. Kalau kita mati tak sempat balik, syahid ni. Kenapa? Dijanji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Kata Nabi. Au kama qala. Hadis ni au kama qala, atau dengan lain-lain perkataan. Kadang-kadang ada riwayat lain bunyinya. Jangan kata salah. Orang ni perawi ni lain bunyi, orang ni lain bunyi. Orang ni yang sebab bila kita sebut hadis, kita sebut apa? Au kama qala, atau dengan lain-lain perkataan. Yang saya faham tadi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi, siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia sentiasa dalam perjuangan di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Tuan-tuan, perempuan sekarang ni sedang berjuang di jalan Allah lah. Kalau mati tengah ni tak sempat balik, stroke ke, lemak jantung ke, macam-macam lah. Kalau mati dia dikira syahid. Tapi syahid itu panggil syahid akhirat, bukan syahid dunia ya. Bukan syahid dunia akhirat, bukan syahid akhirat. Bukan syahid apa dunia saja. Tapi syahid akhirat. Di dalam dunia ni jenazahnya diselenggarakan macam biasa. Dimandikan, dikafankan dan disemayangkan. Tapi di sisi Allah dia adalah syahid. Dia di antara yang masuk syurga tanpa hisab. Sampai tanda kan. Jadi sekarang ni kita sedang berjuang ni tau. Sebab itu malang lah kalau diapah tak ada hal. Saja meninggalkan majlis ilmu. Tak kira sama ngajar, saya ngajar ke, Ustaz Osman ngajar ke, sengaja nak meninggalkan majlis ilmu, rugi benar dia ya. Sengaja. Kerana orang yang hadir dalam majlis ilmu sini, dia ada pun fizikal dia ada sini cukup lah tu. Badannya dia dah tu. Dapat pahala. Walaupun dia tidur aja pun dia, tak apa. Kalau dia tidur memanglah. Cuma ketika majlis ilmu macam kejam ni, jangan bersembang-sembang. Jangan bercakap-cakap. Nak sembang balik. Jangan datang masjid ni.
Kerana barang siapa berkata-kata urusan dunia ketika majlis ilmu sedang dijalankan, nanti Allah akan bangkit dia seperti babi hitam. Benar? Allah akan bangkitkan dia seperti babi hitam. Ada 5 keadaan manusia itu dibangkitkan oleh Allah seperti babi hitam di akhirat itu. Yang pertama, orang yang cerita tentang hal-hal dunia di dalam masjid. Yang kedua, orang cerita hal-hal dunia ketika Al-Quran sedang dibaca. Bila dengar je Quran, dengar dan ingatkan, tadabburkan, dengar dan diam. Yang ketiga, orang yang bercakap-cakap urusan dunia ketika majlis ilmu sedang dijalankan. Saja sembang. Cerita Ronaldo lah, cerita Cristiano Ronaldo lah, cerita David Beckham lah, lagi apa? David Beckham lah, cerita Siti Nurhaliza lah, macam-macam ceritanya. Esok dibangkitkan macam babi hitam. Yang ketiga. Yang keempat, orang yang berkata-kata urusan dunia di majlis kematian. Orang tengah mati cerita dunia. Dan yang kelima, orang yang cerita urusan dunia, hal-hal dunia di tanah perkuburan. Jadi 5 tempat ni jangan cerita. Lagi satu, ketika orang tengah azan. Jangan sembang-sembang. Siapa bersembang-sembang urusan dunia ketika orang sedang azan, ditakuti besok nak mati dia tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Ditakuti ya. Kalau tak boleh mengucap lah, dia ajar orang tak nak mengucap. Baca kamu asyhadu an la ilaha illallah, dingeleng je. Itu bahaya dia. Kerana orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi ialah mereka-mereka yang akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah, dia dijamin masuk dalam syurga. Jadi kalau tak boleh menyebut kalimah la ilaha illallah, berarti dia mati. Bahaya lah. Tak ada jaminan syurga ya. Alright, untuk pagi ini kita sambung bacaan, iaitu syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Apa syahid akhirat, apa syahid dunia akhirat. Dan dikehendaki dengan syahid itu syahid akhirat juga, atau syahid dunia dan akhirat. Dua-dua ni bagus, tapi yang paling bagus syahid dunia akhirat lah ya. Di dunia ni pun diselenggarakan macam orang mati syahid lah ya, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disemayangkan, terus tanam saja. Itu syahid dunia akhirat. Tapi syahid akhirat nombor 2 baguslah. Jenazahnya dimandikan, dikafankan, disemayangkan dan ditanamkan. Tapi di sisi Allah dia syahid. Itu syahid akhirat. Ada pun syahid akhirat juga, maka iaitu seperti orang yang kena bunuh dengan zalim. Itu syahid akhirat juga ya. Itu syahid akhirat tu dengan zalim. Dan kalau zalim pada kelakuan membunuhnya juga seperti orang yang mustahak dibunuhkan dia. Orang yang mustahak dibunuh dengan kerat kepala, maka dibunuhnya dengan kerat tengahnya. Itu syahid juga. Patut potong kepala, tapi potong badan saja. Itu syahid itu. Kerana patut dia kena bunuh. Orang yang bunuh tu tak ada dosa lah, kerana dia kerja di bawah kerajaan kan. Dia bawah pemerintah Islam. Patut bunuh, potong kepala, tapi tak digaji badan dia. Itu syahid itu ya. Kerana dia menzalimi orang yang patut dibunuhnya tu. Patut potong kepala terus mati je lah ya. Kalau badan kena habis darah tu keluar dulu, sakit dulu, kena potong badan tu, baru dia mati. Jadi kerana dia menyiksa mayat tu dulu. Dan orang mati tenggelam air, orang mati lemat, itu pun syahid juga, syahid akhirat ya. Tapi syaratnya beriman lah. Syarat beriman dan beramal soleh, baru dapat pahala syahid. Kalau orang kafir, orang mati lemah, tak ada dapat pahala syahid ya. Dia mesti beriman dulu. Jadi tenggelam dalam air ya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, anak saya ada seorang mati lemah di sekolah Semanggut, Ikhya Al-Sharif nama sekolahnya. Anak saya yang sulung tu, yang tua, nombor 1, mati di Semanggut. Dia dalam parit dekat sekolah tu. Hari itu asrama hantar dia ayah. Di tahun 84 tu,
asrama yang tak ada air, dia pun pergi mandi pagi dengan kawan-kawannya. Terojun tak habis pun. Terima telefon dengan anak-anak dah padam je. Dah meninggal dunia. Umurnya masih tu 14 tahun. Jadi mudah-mudahan dia dapat pahala syahid, anak saya tu. Menderita tuan-tuan. Anak mati ni bukan macam bapak mati. Sedih juga, tapi anak mati setahun mulang kubur tu. Setahun tu hari-hari pergi kubur tu mulang dia. Anak yang sulung tu. Kalau ada sekarang ni 50 tahun lebih umurnya tahu. Itu dia. Jadi tenggelam dalam air tu artinya syahid tu ya. Dan orang yang mati tenggelam air dan jikalau derhaka padanya dengan sebab minum arak sekalipun, dia mabuk bila mati. Orang dalam air tu mati. Tapi syarat dia beriman dululah, sampai hanya berdosa. Dosa dia kena syahid tu ya. Nombor tu, walaupun dia mabuk tu, minum arak dulu. Lepas tu terus mati tenggelam dalam air. Itu kena syahid tu. Bersalahan orang yang tenggelam air dengan menjalankan akan perahunya pada waktu bergerak angin besar, maka itu bukan syahid. Dia tahu angin besar bahaya, saja cari naik sampan. Habis tu terbalik sampan tu mati. Itu saja cari naik tak boleh. Kerana dilarang oleh Allah. Apa kata Allah? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kita mau itu dah tahu depan ada remote tu tengah je mulanya. Saja pergi lantak nak mati. Mati tak ada syahid, tak dapat pada syahid. Macam orang biasa. Itu dia. Maka itu bukan syahid. Dan orang mati dengan sebab runtuh rumah atau terbakar api, dan orang mati dalam dagang, dalam musafir itu mati umpamanya, itu bagus tu ya, dapat pahala syahid. Dan dia kalau derhaka dengannya sekalipun, kalau dia lari itu kerana derhaka pun dapat pahala syahid. Walaupun derhaka dengan dagangnya sekalipun. Seperti saya yang lari dari penghulunya. Kebetulan saya tu, hamba tak boleh lari dari penghulu tau. Perituannya tak boleh lari. Tapi kalau dia lari pun entah macam mana, masuk dalam sungai, mati dalam sungai tu, kira syahid juga tu. Walaupun dia, tapi syarat beriman lah. Kalau tak beriman tak dapat ya. Seperti saya yang lari daripada penghulunya, dan perempuan yang derhaka kepada lakinya. Perempuan tu lari daripada suaminya, lari entah macam mana ya, tenggelam dalam air ataupun nak banjir ketika itu, tsunami berlaku umpamanya, mati dalam air tu. Tapi kalau saja terjun nak bunuh diri, itu tak percaya kan. Itu dilarang. Bunuh diri tak boleh. Dalam dunia ni kita tak boleh bunuh diri kita sendiri. Yang boleh bunuh seorang aja, itu pun bukan manusia, malaikat. Malaikat dia boleh bunuh diri. Malaikat mana? Malaikat apa? Malaikat maut. Udah dia bunuh ni malaikat maut tu, segala malaikat-malaikat yang lain. Manusia-manusia dibunuhnya, binatang-binatang dibunuhnya, ikan-ikan dibunuhnya, burung-burung habis dibunuhnya, iblis dibunuhnya, syaitan habis kena bunuh. Tinggal dia seorang je. Yang lain semua dah padam. Lalu Allah tanya, wahai malaikat maut, siapa yang belum mati? Jawab malaikat maut, yang belum mati hanya saya dan Allah Ta'ala je lah. Lalu Allah tanya, kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Tak pernah dengar kan? Dia malaikat maut tak jawab. Kenapa tak jawab? Dia tahu ini merupakan perintah Allah, so cabut nyawanya sendiri. Dia aja boleh cabut nyawa sendiri. Kalau tak ada siapa nak cabut lepas tu, takkan Allah nak cabut nyawa dia. Dia cabut sendiri dah. Dia pun cabut selembut-lembut yang dia mampu lah. Lembut je cabut. Tapi punyalah sakit. Dia pekik dia tau. Aduh. Kalau aku tahu macam ni sakit, dia sakit mati, tak persiur buat kerja nyambut nyawa orang ni tau. Orang punya malaikat maut orang kamu gajah, tak persiur buat kerja nyambut nyawa orang ni. Maka matilah malaikat maut ya.
Dia yang boleh bunuh diri, yang lain tak boleh ya. Jangan pula kerana tak dapat kahwin kau je sungai, hentikan, bingung ya. Orang bunuh diri ni berdosa besar. Walaupun ada yang mengatakan kafir, tapi tak itu hak Allah yang menentukannya. Kita tahu orang bunuh diri itu berdosa besar. Itu aja. Dan orang yang mati dengan sebab runtuh rumah atau terbakar api, dan orang mati dalam dagang, dan jikalau derhaka dengan dagangnya sekalipun, seperti sahaya yang lari daripada pengurunya, dan perempuan yang derhaka kepada lakinya, dan orang yang menuntut ilmu, dan jikalau orang menuntut ilmu tu mati dalam menuntut ilmu tu, jikalau dia mati atas hamparannya sekalipun, dia syahid tu. Orang menuntut ilmu, tengah menuntut ilmu, dia tengah ngaji ya. Ilmu tak kira lah, ilmu dunia atau ilmu akhirat. Jangan ilmu yang haram, tak boleh lah. Jangan menuntut ilmu mencuri, ilmu merampak, ilmu membunuh orang, itu tak boleh lah. Ini ilmu yang untuk dunianya. Dia menuntut ilmu kejuruteraan umpamanya. Mati dalam itu, kira syahid ya. Walaupun dia mati atas katil dia. Syahid juga ya. Dan orang yang mati sakit perut, sakit perut syahid tau, mati sakit perut. Dan orang yang mati sebab taun, taun memang syahid lah ya. Covid macam syahid juga ya. Dan kalau pada yang lain, masa lain bukan ada wabak tu, taun, tapi dia mati kerana taun, syahid juga. Walau kalau pada yang lain masa taun sekalipun, atau mati dengan penyakit yang lain daripada taun, itu macam COVID-19 juga. Tetapi di dalam masa taun dia mati penyakit lain, tapi masa itu dia mati kerana sakit taun, tapi masihnya bukan masa taun, tak berapa orang lain tak ada kena taun, dia seorang je kena, tapi mati kerana taun. Itu syahid tu ya, walaupun dia masih yang tak ada taun pun ya. Atau kemudian dalam masa tahun sekira-kira sabar ya, syaratnya sabar. Allah janji bagi orang yang sabar ya. Apa janji Allah? Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab, kata Allah. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang sabar itu tak dapat nak dikira berapa banyaknya. Tak ada cek, terus je ya. Terus masuk syurga. Itu orang sabar di antara manusia yang boleh masuk syurga tanpa hisab. Siapa sabar tu? Kita dia. Ya itu. Tapi sabar bukan sabar macam kita faham ni ya. Kenapa kamu biarkan anak kamu tak sembahyang? Sabar lah. Itu kan sabar, itu dayus. Kenapa kamu biarkan isteri kamu tak tutup aurat, pakai t-shirt, depan tulis kiss me, belakang tulis apa? Ya Allah, tak tahu depan. Depan tulis kiss me, bini tu. Belakang tulis apa? Belakang tulis kiss me, depan belakang tulis apa? No problem. Biar je. Bawa naik motor untuk ke sana kemari, pergi ke Tesco lah, pergi ke mana-mana pasar raya bersama dengan bini yang tak betul. Itu dayus. Orang dayus la yadkhulul jannah, selagi ada dayus itu. Jadi tak dapat masuk syurga. Selagi ada dayus, nak dibakar dulu dayus dalam api neraka, dah habis dayus tu baru boleh masuk syurga ya. Walaupun dia ahli sembahyang, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli Quran dan sebagainya ya. Itu dayus. Jadi sabar tu ya. Sekira-kira sabar ia mengira-ngirakan pahalanya pada Allah Ta'ala. Sabar tiga tuan dan perempuan. Yang pertama sabar pada mengerjakan yang wajib, sabar. Nak sembahyang ni wajib, sabar. Nak mengaji ni wajib, sabar. Walaupun ustaz ni tak mau pun terhenti. Yang pukul 8 tak pun dia sabar. Yang kedua sabar daripada meninggalkan yang dilarang. Mana yang Allah larang jangan buat, sabar. Pada benda yang dilarang tu kadang-kadang benda seronok. Memang seronok pun, maksiat tu seronok belaka. Nari seronok, tapi dia sabar, tak nak nari. Berzina lagi seronok, tapi dia tak ada, dia sabar. Mengumpat lagi seronok, ya tak? Mengumpat seronok tak? Tak boleh dah, dari pagi sampai petang boleh dah anu mengumpat. Tapi dia larang. Maka sabar dia daripada melakukan maksiat. Yang ketiga sabar apabila ditimpa musibah.
Apa saja musibah datang, angin kuat ke, puting beliung ke, taufan ke, ribut ke, tsunami ke, buat tanah runtuh ke, banjir besar ke, dia sabar menghadapinya. Dia tahu ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Dia serahkan kembali kepada Allah. Di samping ikhtiar lah. Jangan serah begitu je, sampai berikhtiar untuk menyelamatkan diri. Itu sebab 3 itulah yang dijanjikan oleh Allah, pahala yang tak dapat dikira. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah ya. Ayat Quran tu surah apa entah, nak tanya saya tentang ya. Tak dicek, kena cek balik. Kalau tempat pasang komputer tahu lah ya. Alright. Itu sebab ya. Dan setengah daripada syahid akhirat itu orang yang asyik kepada seseorang dengan syarat terpelihara ia daripada jatuh kepada yang haram, hingga menilik kepadanya pun tiada jatuh sekira-kira jikalau berhalwat ia dengan dia sekalipun, tiada jatuh dia akan yang haram tadi, tiada tak jadi kejahatan, tiada jatuh kejahatan, dan dengan syarat disembunyikan hingga daripada orang yang ia kasih akan dia sekalipun. Dia kasih orang tu tapi sembunyi, jadi idola dia. Tapi tak khabar. Dia tak, orang tu tak tahu, tapi dia kasih benar orang tu. Apa saja orang tu perlu pertolongan dia tolong. Dia sekali jumpa rasa rindu benar, tapi tak khabar pada orang tu. Kerana sesuatu. Tapi jangan jadi maksiat, jangan ada syahwat, tak boleh. Jangan kerana apa? Nak projek dia tak boleh lagi. Jadi semata-mata dia kasih kerana Allah Ta'ala. Ini di antara orang yang dapat naungan arah tu, iaitu 2 orang atau 2 kumpulan yang berkasih-kasihan antara satu sama lain, sehingga apa? Sehingga dapat dia naungan arah nantilah, berkumpul dan berpisah semata-mata kerana Allah. Dia berjumpa kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Itu yang dapat naungan arahnya. Ini pun begitu juga. Dan dia kira syahid tu. Kalau mati dalam dia berkasih-kasih dengan orang tu, syahid lagi. Orang tu tak tahu, tapi dia aja rasa diri dia. Kerana tok guru dia umpamanya, dia sayang mana tok guru dia tu, tak pernah jumpa apa, tak pernah lekal-lekal, dia seronok aja dia jumpa ya. Itu kalau dia mati dalam itu, syahid namanya tu. Dan perempuan yang mati beranak, itu syahid juga macam mana ya. Perempuan yang mati beranak. Dan jikalau daripada zina sekalipun, dia mati beranak masa berzina tu, lepas zina tu nak beranak mati, dapat pahala syahid juga. Ini payah diterima akal ya. Akal tak terima ni, tapi inilah dia syariat. Kadang-kadang syariat dari Allah tu payah nak terima. Boleh dah Allah masuk ke dalam syurga orang yang tak pernah semayang? Boleh dah? Dari segi kuasa boleh dah? Boleh. Boleh dah orang masukkan ke dalam neraka? Boleh dah Allah masuk ke dalam neraka orang yang taat kepadanya? Boleh dah? Mayang tak tinggal, puasa tak tinggal, nutup aurat tak tinggal, selalu sedekah, baca Quran rajin, tapi bila mati masuk neraka, boleh dah? Dari segi kuasa memang Allah berkuasa untuk melakukan demikian. Tapi dari segi kuasa, tapi Allah ada ke mana zalim? Ada ke mana Allah tu zalim? Tak ada. Kalau dia masuk neraka pun mesti ada sebab. Sebelum itu seperti siapa? Seperti Barsisa. Ada pun dengar nama Barsisa? Ulama besar, wali pula tu. Wali tu ni kekasih Allah. Muridnya 60,000 orang boleh terbang di udara. Tentera tu. Akhirnya dia mati kafir. Ada sebab apa? Dia terpengaruh dengan godaan iblis. Cerita panjang cerita, nanti akan cerita insyaAllah. Jumpa itu ada cerita tentang Barsisa ya. Akhirnya mati kafir. Sedangkan dia ibadahnya tak henti, ada yang rajin beribadah, akhirnya mati kafir. Itu kuasa Allah. Tapi kuasa Allah tu Allah tak jadikan begitu saja, mesti ada sebab. Ada perkara yang dilakukannya. Sebab tuan-tuan kalau baca hadis 40 ada ya. Seorang itu beribadah, rajin beribadah. Ibadahnya kerjanya, sehingga jarak dia dengan jarak syurga itu sejengkal lagi. Ibadah aja kerjanya.
Tapi kalau Allah takdirkan dia masuk neraka, adalah kejadian sebelum dia mati tu dilakukannya yang menyebabkan dia masuk neraka. Ada seorang tu pula, dia buat maksiat aja. Tiap kali maksiat aja, semayang, idah, apa, idah, semua maksiat aja, merompak, berzina, macam-macam sebab ya. Hingga jarak dia dengan neraka tu sedikit aja. Baca hadis 40, hadis apa saya dah lupa ya. Tak ada dalam buku hadis 40 karangan Imam Nawawi, susunan Imam Nawawi ya. Sehingga dia dengan neraka tu sedikit aja lagi. Tapi kalau dia ditakdirkan menjadi ahli syurga, Allah akan bagi dia satu keadaan di mana dia melakukan kebaikan. Akhirnya dia akan dapat masuk syurga ya. Kerana dia, Allah menentukan tu, seorang masuk syurga atau seorang ke ahli neraka, siapa menentukannya? Allah menentukannya. Tapi dia tak bagi apa itu, mesti ada sebab, mesti ada perkara yang berlaku. Macam seorang pelacur, ini masyhur, masyhur riwayat ni, namanya seorang pelacur, dia tak ada namanya, dia pelacur je saja. Satu hari dia nak balik daripada melacur, dia nampak seekor anjing nak minum air. Air tu dalam lubang dalam tanah tu, tak sampai lidah yang kena pada air tu, nak minum dah agak. Jadi perempuan ni kesian tengoknya, kesian tengok anjing tu, lalu dia ambil kasurnya, dicedoknya air dengan kasurnya, dia bagi anjing tu minum. Oleh kerana dia perbuatan yang begitu, Allah ampunkan dosa-dosanya. Tak lama lepas itu dia mati, dapat masuk syurga lepas itu. Itu menandakan kuasa masuk syurga atau masuk neraka mutlak siapa punya? Allah punya. Terserah pada Allah. Jadi kita lepas semayang ni akan nyanyi tu, ya, kalau mati syurga mana? Belum tentu ya. Syurga Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Ma'wa ke, Darussalam. Jangan apa? Jangan SS. Apa SS? Jangan syok sendiri. Kita masuk syurga atau masuk neraka semua dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni tadi tu dia. Walaupun dari zina, dia mati beranak, dia kira syahid tu. Ya. Mana ke dia? Orang yang kasih akan dan perempuan yang mati beranak. Dan dia kalau daripada zina sekalipun, dengan syarat tiada makan ubat menjatuhkan dia. Dia tak ada makan ubat menggugurkan anak tu. Dia anak yang biasa. Anak mati. Dia mati. Anak tak mati, dia yang mati. Saya kata. Demikian lagi orang yang mati terkejut. Itu syahid tu, mati terkejut. Seperti gempa bumi dan sebagainya. Atau mati dalam negeri kafir. Matinya dalam negeri kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang menentang Islam, yang wajib diperangi. Kafir harbi ya. Kita mati dalam negara itu. Seperti kata Ibnu Ar-Rafi'ah, maka sekalian yang tersebut syahid akhirat juga. Syahid, tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat ya. Mayatnya diselenggarakan macam biasa, tapi di sisi Allah dikira syahid, masuk syurga tanpa hisab. Itu syahid akhirat ya. Kita nak kalau dapat syahid akhirat lah. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau nak syahid akhirat, jangan lepas hadir dalam majlis ilmu. Jangan lepas, mesti selalulah hadir dalam majlis ilmu. Kerana mana tahu kan, tak sempat balik, langgar lori, mati, syahid. Tak sempat balik, kena stroke, syahid. Tak sempat balik, ada berlaku banjir, habis hanyut, syahid ya. Pakai. Kerana majlis ilmu ni memang dijamin orang yang mati di dalamnya syahid ya. Saya tengah ngajar ni, mana tahu kan, umur dah 80 lebih dah. Tengah ngajar ni, tiba-tiba aku dah mati macam syahid tu. Nak ke tak nak tuan? Diam je, tak nak ke ya? Malah nanya, nak ke tak nak? Nak. Okey, siapa nak mati kejap nak ke tak? Mudah tak ada pula. Tadi nak benar. Ya, kalau boleh mati kejap ni, itulah yang terbaik ya. Banyak yang orang itu tahu. Ada dalam video tu nampak satu orang mati tengah semayang, tengah sujud. Itu bukan orang Melayu lah, orang Arab ya. Mati tengah sujud. Lepas orang semayang habis itu dia masih sujud lagi. Dia kejut-kejut kan, tengok orang dah mati tengah semayang.
Berlaku pada orang Melayu baru ni di Kedah. Tu imam tengah baca khutbah meninggal dunia. Ada tak? Kalau khabar ni ya. Itu mati yang dicemburui ya. Tengah baca khutbah terus mati. Macam-macam yang berlaku ya. Itu rezeki dia tu. Ada seorang ustaz balik dari berdakwah meninggal dunia, Ustaz Murtaza namanya. Ketika balik dari Indonesia belum sempat buat dosa lagi. Itu syahid itu. Itu mati yang dicemburui. Kita belum tahu. Jangan mati tengah nari ya Allah. Tengah berjoget. That's the way I like it. Aku mati macam benar. Jangan mati tengah mengumpat orang. Aku mati macam. Kalau boleh biar kita minta mati dalam keadaan yang baik. Itu yang kita selalu dengar tu imam doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Bisu tu kan tak cakap. Su' tu ni jahat. Bisu'il ada ini, bisu'il khatimah. Janganlah engkau sudahkan kesudahan kami dengan sejahat-jahat kesudahan. Apa sejahat kesudahan? Tentang kufur dan maksiat. Itu sejahat kesudahan dah. Yang kufur dan maksiat. Kerana itu Allah dah bagi amaran kepada kita. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 39. Yang ni saya ingat kan. Dan mereka-mereka yang ingkar, kufur tu ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka itulah yang menjadi ahli-ahli neraka. Hum fiha khalidun. Maksudnya kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Ya. Dan makna syahadah bagi mereka itu, syahadah itu apa ucapannya? Bahwasanya hidup mereka itu pada Tuhan mereka itu, dan direzekikan mereka itu seperti barang yang dikatakan oleh Al-Husaini. Nama ulama Al-Husaini kata, kalau kamu dapat rezeki, Allah kata kamu syahid, syahid itu. Allah kata kamu masuk syurga, masuk syurga itu. Kemudian sikit lagi tu baca syahid dunia. Apa itu syahid dunia? Sikit lagi ya. Baru baru 37 minit ngajarnya. Syahid dunia saja, bersalahan syahid dunia juga, maka tiada masuk ia di dalam hukum. Hukum syahid ada ya. Tiada masuk ia di dalam hukum itu, iaitu orang mati di dalam perang dengan kafir, padahal berpaling lari daripada mereka itu, tengah perang lari. Mati dibunuh tengah lari itu. Dia tu bukan syahid ya. Itu syahid dunia je. Bukan di sisi Allah dia syahid. Berpaling lari daripada mereka itu atas wajah yang tiada redha. Syariat tak redha tapi dia lari juga. Tiada redha oleh syarak, atau mati dengan perang mereka itu kerana riak, nak nunjuk dia gagah, nak nunjuk dia perkasa, nak nunjuk dia pahlawan, tapi mati dalam perang, tak dapat pahala syahid tapi dia mati itu kita selenggarakan macam orang mati syahid juga lah. Cuma di sisi Allah dia bukan syahid penyelenggaraan kita macam orang mati syahid lah. Tidak dikapankan, tidak dimandikan, tidak dikapankan, tidak disemayangkan, terus ditanam dengan pakaian perang itu ya. Tapi di sisi Allah tak ada. Atau dengan semah apa tu? Apa dia semah? Kedengar-dengar. Macam saya ngajar ni depan ngajar orang tanya Ustaz Usman, macam sedap tak saya ngajar Ustaz? Itu namanya semah. Kata sedap. Onok-onok saya dengar kembang hidungnya. Kembang hidung saya sampai ke kampung, sakit hidung. Kembang itu semah. Kalau kata yang entah dah Ustaz, apa je Ustaz? Saya ngajar dia sedap dah. Entah dah ngantuk kami monyok aja. Itu namanya semah. Tahu monyok? Tegur pun tak tahu dah. Balik kau Ustaz. Ni ya. Itu namanya semua. Kedengar-dengar. Jangan jadi semua ya. Apa saja kita buat semata-mata kerana Allah. Ini perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak, kamu tu tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan
dengan keikhlasan, mukhlisin, lahuddin, dan kerana agama. Itu aja kita buat ibadah, bukan kerana apa-apa ya. Bukan kerana envelope. Saya istihar pagi ni, ada envelope tak apa, tak ada pun tak apa. Saya tetap mengajar juga ya. Cukup beliau saya akan mengajar insya-Allah. Tapi kalau ada nyongin tambah sekarang ni sudah tak ada tau. Benar dah tak ada envelope dah. Hari ni tak tahu saya, tak. Sudah tak ada dah. Dah pakai bank account aja. Kena tengok di bank ada ke tak. Alright. Syahid dunia saja ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fi fin nada'i wasaf fal awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu la tashamu walau ya'lamuna ma fin nahjir lastaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atauhuma walau habbu. Jikalau mengetahui manusia akan barang yang pada bank, cerita bank tajuk besar macam ni, fadilat azan ya. Kalau kamu tahulah pahala orang bank tu, dan pada saf yang awal, nombor satu pahala orang azan, nombor dua orang yang sembahyang saf yang awal, tak ada milih yang belakang. Ini saf yang awal. Dan pada saf yang awal yang ni berada di kelebihannya pada keduanya, kelebihan bank dan kelebihan berada di saf yang awal. Kemudian tiada dapat mereka itu, yang ni tak dapat. Nak dapat itu kena undi dulu. Ya, tidak dapat mereka itu pada menghasilkan keadaannya melainkan dengan membuang undi. Dan saya membuang undi mereka itu, berebut pada saf yang pertama, berebut nak azan. Ya. Buang undi dulu. Dan menghasilkan keduanya, untuk menghasilkan azan tadi atau untuk menghasilkan di saf yang pertama. Dan jikalau mengetahui mereka itu akan barang yang pada mendatangkan awal waktu, nescaya berlumba-lumba mereka itu kepadanya. Awal waktu, lebih lagi Jumaat. Lebih lagi Jumaat ya. Siapa yang datang paling awal, dia seolah-olah berkorban seekor unta. Siapa datang pada masa yang kedua, dia berkorban seolah-olah seekor korban atau lembu. Siapa datang pada masa yang ketiga, dia seolah-olah berkorban seekor kibat atau kambing biri-biri. Siapa datang pada masa yang keempat, dia seolah-olah menyembelih seekor ayam. Siapa datang pada masa yang kelima, dia seolah-olah menyembelih seekor burung ciak. Burung ciak, burung kelicak tu. Siapa datang pada waktu yang keenam, dia seolah-olah bersedekah sebiji telur ayam. Apabila khatib dah naik ke mimbar, masa itu tak ada lagi pahala bagi dia. Malaikat dah tutup kitab, dah diangkat pennya, dan tak ada lagi pahala bagi mereka. Sebab itu tuan-tuan, kalau hari Jumaat datang awal-awal. Kalau boleh di waktu yang pertama tu, macam menyembelih, macam berkorban seekor unta. Tak boleh tu, waktu yang kedua. Jangan orang dah azan baru masuk, nak sembahyang tak sempat. Padahal datang awal. Dia datang awal, tapi mana? Luar duduknya. Orang dia kepisang tu, cerita dunia punya cerita. Udah azan baru masuk. Tengok orang dah ramai ada sembahyang, dia nak lalu pun tak boleh dah. Langsung tak sempat sembahyang. Ketika itu dia masuk, ketika itu dah tak ada lagi apa dapat pahala ya. Jalan ya. Dan saya akan, dan jikalau mengetahui mereka itu akan barang yang pada mendatangkan awal waktu, dan saya berlumba-lumba mereka itu kepadanya. Dan jikalau mengetahui mereka itu akan barang yang pada sembahyang isyak dan subuh, sembahyang isyak dan subuh. Kalau dia sembahyang isyak berjemaah, dia dapat pahala seolah-olah
beribadah separuh malam. Kalau subuh macam begini, kita berjemaah, kita dapat pahala seolah-olah beribadah sepanjang malam ya. Subuh yang insya-Allah. Kalau kita tahulah, yakni daripada kelebihan pahala berjemaah pada keduanya, saya mendatang mereka itu akan keduanya, dan jikalau berjalan mengesot sekalipun. Kalau mengesot pun dah dapat apa, dia akan datang kerana pahala yang berseronok. Kalau isyak seolah-olah beribadah separuh malam. Kalau subuh seolah-olah beribadah sepanjang malam. Ya. Jadi subuh dia akan datang. Ya. Sikit lagi hadis ni ya. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nadaa wa qabbala innaha fihi fawada'a ala ainaihi wa qala marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yina bika ya Rasulullah fa inna syafi'uhu yaumal qiyamati wa qa'iduhu ilal jannah. Barang siapa mendengar ia akan dia dengar azan ya. Maka mengucup dia, dengar azan dia, kucup dia dua jari dia. Maka mengucup ia akan dua ibu jari, ibu tangannya. Maka menghantar ia, yakni akan keduanya atas dua matanya. Dan berlaku ia, ya. Dan berkata ia, marhaban bika, marhaban bi zikrillah ta'ala qurrata a'yina bika ya Rasulullah. Dah senang apa marhaban bika ya Rasulullah. Itu senang. Marhaban bika ya Rasulullah. Selamat datang bagi kamu ya Rasulullah. Kalau baca Quran boleh juga. Fa kasabna anka ta'ak fa basaruka al-yawma hadid. Itu nak menjaga mata ya. Tak adalah umur 25 dia pakai tutup mata. Bukan saya nampak benda ni, tapi bolehlah umur 80 boleh bawa kata subuh-subuh kemari lagi tu. Okeylah tu. Itu amal gitu. Bila azan tukang azan ni Haji Khalil kan, Haji Mai kan, dia sebut asyhadu an la kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kosok mata tu. Baca marhaban bika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Dengan ya Rasulullah tak betul. Ya Rasulullah ya. Dia beri hakat ya. Bila kita perkataan ya tu, perkataan seruan ya. Dia ya Rasulullah. Jangan ya Rasulullah dia tak betul. Ya. Amarah Ustaz Mal kan dia pada tajwid, saya bukan pertilangan. Dari itu marhaban bika ya Rasulullah. Mudah-mudahan dia menjaga mata kita. Tak adalah rabun umur 40 dah rabun. Sudah tak nampak dan sebagainya. Mudah-mudahan bukan mesti lepas tu ya. Tapi ini Nabi yang apa tu? Bila Nabi yang apa tu, insya-Allah ya, akan dapat fadilah dia. Maka akulah, kata aku tu Nabi ya, maka akulah yang mensyafaatkan akan dia pada hari kiamat. Dapat syafaat Nabi tau. Tak kata tak syafaat Nabi. Syafaat ni ada 8 jenis. Ya, di antaranya apa? Orang tu tetap masuk neraka kalau ada syafaat Nabi. Tak jadi masuk neraka, masuk syurga. Syafaat yang berbesar ialah kita yang menjadi umat yang pertama dihisap oleh Allah SWT. Padahal kita patutnya last. Tapi kerana syafaat yang besar sekali, namanya syafaatul kubra. Kita orang yang pertama dihisap oleh Allah SWT. Selain itu diringankan seksa. Kalau dia masuk neraka pun diringankan seksanya. Macam Abu Lahab, dia ringan dapat dengan syafaat Nabi, dia ringankan seksa. Kenapa? Dia seronok benar dengan kelahiran Nabi SAW. Di antara sebab yang lain apa? Dapat masuk syurga tanpa hisap. 7 golongan yang masuk syurga tanpa hisap tadi. Itu syafaat Nabi tu. Ada 8 jenis syafaatnya. Kita nak baca pun dah tamat tu ni. Syarul Sarikin dah tamat ke belum? Dah tamat ya. Itu syafaat Nabi. Ada salah satu ini. Bila ada orang sebut tukang azan tersebut, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca marhaban bika ya Rasulullah ya. Jadi garanti dapat syafaat. Dan menolong akan dia kepada syurga, layak, lekas masuk syurganya, tenang masuk syurganya. Itu. Jadi senang je. Ini dah lepas dah, subuh dah lepas.
Zuhur kan tengok. Bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mata dia apa? Ibu jari tu mata kemudian baca. Mana-mana boleh. Marhaban bika ya Rasulullah pun boleh. Ayat Quran tadi pun boleh. Fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Boleh juga. Okey. Kemudian faedah bang. Apa faedahnya? Itu akan datang kita baca. Udah 50 minit dekat sejam dah. Dah lengah ke belum? Sabuai lah. Mana putang ajaknya. Bila dah bersilia, selempul balik, bersilia balik, rasa-rasa nak baring. Tapi segan pula ustaz di depan. Jadi boleh saya bagi peluang. Baringlah, tapi bukan sini di rumah. Sekian dulu, aku lu qauli hadza. Sebelum itu, minta maaf. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Alhamdulillah. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai belaka. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Masjid Sultan Nazrin Shah. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.